Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan dan juga tahniah kepada anda semua yang dah mendapatkan e-book yang saya dah tulis. E-book ini bertajuk Hafaz Surah 40 tahun ke atas. Jadi insya-Allah kali untuk benda ni, kaedah ini saya kumpulkan dan saya susun untuk anda yang berumur 40 tahun ke atas dan ingin sangat untuk menghafal surah-surah pilihan lah, terutamanya Al-Mulk, Al-Waqi'ah, As-Sajadah, Ar-Rahman dan sebagainya. Dan bila anda dah menguasai teknik menghafal ini, sebenarnya anda mampu untuk menghafal mana-mana ayat, mana-mana surah, bahkan untuk menghafal 30 juzuk biiznillah. Okey. Anda dah baca ke semua e-book yang saya buat ini. Cuma satu benda sahaja yang anda belum buatlah, iaitu saya nak penerangan berkaitan dengan teknik. Okey, saya scroll ke bawah. Ni adalah banyaklah cerita-cerita sebagai motivasi untuk kita semua. Okey, bawah lagi. Okey, ni result yang pelajar saya lah. Ni saya buat bila ni? Ni saya buat last pada bulan 6 2021. Dan ada lagi lah dah ramai yang khatam sehingga hari ini. Hari ni pun dah ada dua, semasa saya buat video ni pun ada 2 orang yang dah khatam surah Al-Mulk. Okey, kaedah menghafal kaedah menghafal. Okey, berdasarkan nanti setiap yang nak hafal ini bukan mesti saya ada bekalkan kepada setiap pelajar saya buku catatan menghafal. Okey, buku catatan menghafal. Okey, begini. Saya akan terangkan, insya-Allah saya akan mula terangkan kepada anda. Okey, saya besarkan sikit. Okey dah. Okey, dalam buku catatan ini, yang pertama sekali anda perlu isi tarikh. Anda perlu isi tarikh. Sebagai contoh hari ini 22 bulan 7 2021. Okey, ayat hafazan hari ini. Sebagai contoh ayat hari ini anda ingin menghafal amma yatasaalun. Ayat 1 kan. Dan seterusnya lah, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Ni latihan untuk anda kita tulis. Ni memang biasanya pelajar tahfiz dia akan ada sesi menulis tulisan ayat. Tulisan ayat ni sebenarnya tujuannya untuk membantu hafazan lah, untuk menghafal hafazan. Sebab kita nak menghafal ni kita perlukan satu yang dipanggil imajinasi. Kita perlu bentukkan satu image yang jelas. Setiap image ni maknanya ayat lah, ayat. Kita tengok ayat satu, kemudian kita terbayang, kita memasukkan ke dalam minda kita supaya ni rahsia dia, rahsia untuk kekalkan ingatan. Rahsia supaya hafazan yang kita buat itu tidak mudah lupa. Nanti saya akan buat insya-Allah saya akan buat video-video lain lah. Sebenarnya nak menerangkan keseluruhan bagaimana untuk menghafal ni panjang sebenarnya. Dia ada short term, long term, dia ada 6 syarat sebelum menghafal. Dia ada lagi 3 fokus pendengaran, banyak benda. Jadi tapi untuk video ni saya tak mahu panjang. Saya nak khas untuk terangkan kaedah menghafal sahaja. Okey, sebagai contoh kita nak hafal ayat pertama. Nak hafal ayat pertama, kita perlu buat yang pertama adalah fasa kelancaran. Okey, bagaimana mungkin kita nak menghafal sedangkan ayat yang kita hafal itu kita tak lancar. Jadi yang pertama sekali adalah lancar. Lancar ini termasuklah betul tajwidnya, tajwid betul, lancar, tidak merangkak-rangkak lancar.
Tidak amma putus. Yatasaalun. Tu tak lancar. Kita nak amma yatasaalun. Lancar. Okey, untuk fasa kelancaran ini baca dengan cara ni lambang mata ni. Lambang mata ni makna dia melihat mushaf. Sebab dia ada juga tak boleh nak tengok. Ni tanpa melihat mushaf. Okay, ni melihat mushaf, ni tanpa melihat mushaf. Okay. Dalam fasa kelancaran, anda baca ayat yang ingin dihafal. Ayat yang ingin dihafal sebanyak 10 kali. Amma yatasaalun, tanda 1. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Baca sehingga 10 kali. Maknanya dengan andaian selepas 10 kali ni memang kita dah lancar lah. Kalau masa lagi tak lancar, tambah lagi sehingga betul lancar. Nak menghafal mesti bacaan kita tu lancar dulu. Okay, bila kita dah yakin bacaan kita dah lancar, kita rasa okey dah lancar dah ni, maka kita berpindah kepada fasa yang kedua, iaitu fasa hafazan. Ketika ini kita dah nak start menghafal. Okey, sekejap Okey. Kali ni saya nak terangkan teknik ni saya bukan saya yang reka teknik ni. Cuma saya ada rujuk beberapa buku, rujuk beberapa video, dan saya susun balik untuk memudahkan anda lah. Okey. Baik. Bila fasa hafazan ini, kita akan bahagikan sebanyak 12 pusingan. Ni pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan keempat, bawah sekali sampai pusingan ke-12. Dan setiap pusingan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Perlu diulang sebanyak 5 kali ulangan. Okey. Sebanyak 5 kali ulangan. Okey, sebagai contoh saya buat praktikal. Pusingan 1 kita baca, kita tengok simbol ni. Saya buat warna apa? Warna hitam, warna biru lah. Okey, tengok simbol ni. Sini simbol melihat mushaf. Ni kita baca ayat amma yatasaalun, ayat 1 ini dengan cara melihat mushaf. Baca berapa kali? Sebanyak 5 kali. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Cukup 5 kali. Selesai pusingan pertama. Kemudian kita buat pula pusingan kedua. Pusingan kedua tanpa melihat mushaf. Kita pejam mata ataupun kita tutup Al-Quran. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Ada call. Okey. Cukup 5 kali. Kemudian buat pula pusingan ketiga. Pusingan ketiga tengok simbol ni, melihat Quran. Maka kita buka. Kita lihat Al-Quran. Kita buka mata kita. Baca 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ulang. Kemudian tutup balik. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Tujuan apa yang perlu kita buat semasa kita menutup mata ini, kita perlu buat satu benda, iaitu dipanggil imajinasi. Imajinasi. Kita perlu bayangkan satu persatu kedudukan huruf, kedudukan kalimah, berada di atas ke, di tengah ke, di tepi kanan, kiri, semua tu. Dan seterusnya. Itulah proses pusingan pertama sehingga pusingan ke-12. Bila dah selesai pusingan ke-12, masa ni insya-Allah memang hafalan dah mantap lah. Hafalan dah mantap. Okey. Bila hafalan dah mantap,
Okey. Sebelum kita buat fasa pemantapan, iaitu kita perlu buat satu benda yang dipanggil tasmi'. Tasmi' ni apa benda? Tasmi' ni adalah kita baca depan guru. Tujuannya adalah untuk semak. Untuk semak bacaan kita tu betul ke salah. Jadi bila dah selesai tasmi' dengan guru, kalau tak ada guru, carilah siapa-siapa, pasangan ke, anak ke, tapi seeloknya guru lah. Seelok-eloknya cari guru. Cari guru. Kemudian bila dah bacaan kita tu tiada kesalahan, betul, maka kita buat pula fasa yang ketiga, iaitu fasa pemantapan. Okay, dalam fasa pemantapan, sebelum tu, komentar kesalahan ni nak buat macam mana? Komentar kesalahan ini, jika bacaan kita itu ada kesalahan yang ditegur oleh guru. Contoh, guru tegur tak cukup kadar mat pada yatasaalun, sa tu, maka kita tanda ke sini, tak cukup kadar panjang, supaya nanti kita tengok balik, kita dapat hati-hati sini. Bila dah selesai apa ni semua, kita buat fasa pemantapan. Okay, fasa pemantapan nak buat macam mana? Kita akan baca sebanyak 2 kali pusingan. Okay, 2 pusingan tanpa melihat Quran. Nampak tak simbol mata tutup ni? Tanpa melihat Al-Quran. Sehingga 10 kali ulang. Okey. Bila dah selesai benda ni, memang saya berani jamin lah, kalau anda buat dengan betul, dengan izin Allah tentunya, memang anda mampu menghafal ayat-ayat. Mana-mana ayat pun hafal. Ni adalah sebenarnya saya panggil ini adalah untuk permulaan, fasa permulaan. Kerana apa fasa permulaan? Kerana cara ni dia lambat. Tapi untuk anda yang baru nak mula menghafal, sesuai buat cara ni. Sangat-sangat sesuai. Sebab nanti dia ada kaedah untuk cepat. Tapi sebenarnya orang ni dia lambat hafal, tapi dia susah lupa. Boleh jadi seminggu kita masih ingat lagi. Seminggu pun masih ingat lagi. Sebab ada satu teknik ini yang cepat. Satu teknik cepat ingat. Satu baris 1 minit. Boleh ingat satu baris dalam masa 1 minit. Tapi dia akan cepat lupa. Tapi ada kaedah bagaimana untuk yang perlu dilakukan selepas daripada tasmi' supaya dia tak cepat lupa. Yang tu insya-Allah anda mula dulu dengan teknik ini. Nanti saya akan kongsikan pula teknik yang saya sebut tadi untuk cepat. Boleh hafal satu muka surat dalam masa 40 minit. Ada yang mampu 30 minit pun ada. Pelajar saya boleh buat seminit sebaris. Pelajar ya, seminit sebaris dia boleh buat. Saya buat satu eksperimen lah. Saya nak test kemampuan pelajar saya. Memang mampu, ada beberapa orang yang mampu, tidak semua, tapi ada yang mampu satu baris dalam masa 1 minit. Sebab ayat Al-Quran ini, satu muka surat dia ada 15 baris. Maknanya hanya perlukan masa 15 minit untuk hafal satu muka surat. Tu ada kaedah dia, insya-Allah. Nanti sekarang ni tak perlu nak belajar lagi kaedah ni. Praktikkan yang ni dulu. Praktikkan yang ini dulu. Sebab gini, setakat sebelum saya tutup, dah berapa minit video ni? Sekejap saya nak check. Dah 14 minit. Okey, gini. Gini. Apa yang saya perhatikan, di sini sebenarnya bukan masalah teknik.
bukan masalah teknik hafal. Teknik hafal ni satu benda, satu aspek, tetapi aspek yang lebih penting, yang lebih besar untuk menentukan keberjayaan kita menghafal mana-mana surah adalah diri kita sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri yang mana tidak semangat yang tidak konsisten. Semangat tidak konsisten. Okey, yang daftar kelas saya ni ramai. Pada bulan lepas 98 orang daftar. Ramai. Minggu pertama okey, laju. Laju hafal. Minggu kedua slow. Semangat yang tidak konsisten. Jadi sebab tu sebenarnya masalah kita adalah bukan pada teknik. Teknik ni boleh belajar, kejap je belajar teknik ni. Tapi kita nak pastikan diri kita ini semangatnya naik gitu. Menaik sehingga kita khatam. Khatam Al-Mulk ke, khatam Sejadah, khatam Waqiah ataupun khatam 30 juzuk. Yang ni susah. Yang ni susah. Ni perlukan, yang pertama, ia memerlukan kepada motivasi yang tinggi ya. Yang kedua, dia memerlukan kepada paksaan. Nak kena paksa diri. Kita sekarang, kita ni dah besar dah. Kita ni dah besar. Sebenarnya tak ada siapa pun boleh paksa kita. Kita diri sendiri. Kita sendiri-sendiri. Kalau kita nak, kita buat. Kalau kita malas, kita tak buat. Itu yang jadi masalah. Sebab tu yang daftar kelas saya, memangnya saya akan ada broadcast message. Broadcast message ni, yang pertama saya bagi semangat lah. Secara berkala, 3 hari sekali saya bagi kerap. Dan saya bagi tip-tip, saya bagi panduan-panduan bagaimana cara nak menjadi disiplin, bagaimana cara nak konsisten, adalah saya kongsikan. Mudah-mudahan dapat manfaat pada mereka yang menonton video-video yang saya buat tu, dan mereka yang baca mesej-mesej saya tu. Broadcast ni juga saya bagi dorongan. Sebab kebanyakan pada saya ni mereka yang dah berumur, dan memang saya target kepada mereka. Jadi mereka ini bila sekali mereka dah patah semangat, susah. Sebab tu apa yang saya buat lah, saya akan selalu bagi dorongan. Dan yang ketiga, saya akan bagi, tak ada motivasi gitu je lah. Tak adalah yang itu sangat. Semangat. Sebenarnya ni yang penting, semangat. Kita nak bagi semangat, kita nak bagi motivasi, dorongan, supaya mereka paling kurang boleh khatam 30 ayat Al-Mulk tu. Dan Alhamdulillah dah ramai yang khatam. Tu menjadi satu kepuasan kepada saya lah. Kita puas hati pelajar kita ni boleh khatam Al-Mulk. Okey, mudah-mudahan dapat manfaat daripada video yang saya buat ini. Saya rasa saya nak berhenti kat sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.